A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 15, baris yang ke-12 daripada bawah. Baris yang ke-12 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka telah nyatalah bagimu, yakni daripada takrir ataupun huraian yang terdahulu, bahawa dua kalimah ini, yakni dua kalimah syahadah, mengandung akan sekalian aqaid. Mengandung mana? Mengandung pada reti, mengandung pada faham. Dia mengandung ni, kalau pada hissi, mengandung tu umpama ibu kandung anak dalam perut. Tu mengandung. Di dalam perut ibu ada anak. Tu hak dipanggil kandung yang hissi. Kandung hak zahir gitulah. Mengandung ni di dalam tu ada sesuatu. Hak ning ni mengandung pada pengertian. Kita buka alih-alih dua kalimah syahadah, tak ada apa pun, bawah tu kosong je. Ini mengandung pada hissi, pada maknawi, pada makna. Mengandung hissi ke, macam kandungan dalam perut ibu, kandungan dalam beg, kandungan tu dipanggil apa tu? Itu mengandung yang hissi, otak zahir lah. Ni mengandung di sini pada erti dia, mengandung pada faham dia. Mengandung pada reti, pada faham. Mengandung akan sekalian aqaid yang telah terdahulu. Sekian aqaid yang telah terdahulu, sama ada 50, sama ada 36, sama ada 58. Ni segala sekalian aqaid yang telah terdahulu, sekalian aqaidul iman, simpulan-simpulan iman terdahulu. Mana aqaid yang telah terdahulu? Aqaid 50 ataupun 36 ataupun 58. Bukan hanya terkandung di dalam dua kalimah syahadah tu sekalian aqaid. Aqaidul iman yang 50 lah kita sebut, yang masyhur. Bahkan sekalian hukum itu, masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Sekalian aqaidul iman terkandung di dalamnya dua kalimah syahadah, terkandung di dalamnya sekalian aqaid. Bahkan sekalian hukum itu masuk di bawah Muhammadur Rasulullah.
Maknanya aqaidul iman ni bukan sekalian hukum. Hukum hak berkaitan dengan akidah, hukum yang berkaitan dengan syariat agama, sekalian tu masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Sekarang aqaidul iman yang 50 terkandung di bawah 2 kalimah syahadah. Yang terdahulu 41 terkandung di bawah asyhadu an la ilaha illallah. 9 terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah. Bahkan sekalian hukum termasuk hak hukum bab akidah, aqaidul iman 50, dan juga hukum-hukum syariat agama yang lain, kesemuanya terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah. Aqaidul iman yang 41 yang terkandung di bawah la ilaha illallah tu mari mana? Mari daripada Muhammadur Rasulullah lah yang bawa datang kepada kita. Berarti kelima-50 aqaidul iman ni masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Sekalian hukum-hukum agama Allah termasuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Mana hukum-hukum agama Allah yang lain? Beriman dengan malaikat, ambil mana? Muhammadur Rasulullah. Beriman dengan kitab, Muhammadur Rasulullah. Beriman dengan rasul-rasul yang lain, Muhammadur Rasulullah. Beriman dengan hari kesudahan, Muhammadur Rasulullah. Hati kita terima hukum hakam, bab ibadah, muamalah, munakahat, janayah, masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Situ. Jadi yang terdahulunya, maka telah nyata bagimu bahawa 2 kalimah ini, 2 kalimah syahadah mengandung akan sekarang aqaid yang telah terdahulu. 41 di bawah la ilaha illallah, 9 di bawah Muhammad Rasulullah. Bahkan ni nak tambah lagi ni, bahkan sekalian hukum itu, hukum termasuklah hukum bab akidah. Hak ni aqaidul iman yang 50. Hak hukum berkaitan dengan malaikat, kitab, rasul dan kesudahan, kesemua tu masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Ini hak dalam kitab Faridatul Faraid. Selesai bicara sifat Allah, sifat Rasul, sebelum nak pindah pada bicara malaikat, nanti di hadapan akan masuk bicara malaikat, kemudian bicara kitab, bicara rasul-rasul yang lain, didatangkan hak Rasul 25 di hadapan tu. Jadi selesai bicara sifat Allah, sifat Rasul, dia datangkan pembicaraan berkaitan dengan aqaidul iman ni, masuk di bawah 2 kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada setengah kitab tauhid dimulai bicara sifat 20 dengan 2 kalimah syahadah. Diambil mula-mula bicara sifat 20 dimulai dengan 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ambil situ dulu. Daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, barulah pergi kepada sifat Allah dan sifat Rasul, hak 50 aqaidul iman. Ada kitab yang seumpama tu. Hak kitab Faridah ni dimulai dengan aqaidul iman yang 50, disusuli dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada kitab dimulai dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pergi kepada aqaidul iman yang 50, kemudian dia khulasah balik, masuk di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi nak ceritanya antara 2 tu yang kita bicara minggu lepasnya, asas kepada rukun Islam 2 kalimah syahadah, asas kepada rukun iman
beriman dengan Allah dan Rasul, dia tidak cerah tanggap. Dua kalimah syahadah hak zahir, hak terkandung di bawah dia, hak pegangan aqaidul iman yang 50. Jadi dua kalimah syahadah tu hak zahir, tu bagai Islam. Terkandung di bawah dua kalimah syahadah itulah aqaidul iman 50 tu yang kita nak berpegang imani. Jadi Islam dua kalimah syahadah, iman aqaidul iman yang 50. Ni antara Islam dan iman tidak cerah tanggap. Walaupun antara kedua tu tidak berlaziman. Ini berkali dah sebut ni. Orang Islam tidak semestinya beriman. Ada orang yang beriman tetapi zahirnya ianya bukan orang Islam. Orang Islam yang tidak beriman, orang munafik lah, yang mengucap dua kalimah syahadah dengan Nabi SAW. Sahabah yang beriman mengucap dua kalimah syahadah, naik kepada maqam baqa. Keimanan mereka sepenuhnya serta hati mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tingginya para sahabat yang mengucap dua kalimah syahadah direct dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Direct dengan Nabi ni. Mengucap saja dua kalimah syahadah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, naik maqam baqa. Yang mana hati mereka beriman serta hati mereka syuhud akan Allah, napah demi napah, sa'ah demi sa'ah. Ini maqam para sahabat radhiyallahu anhum. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, orang munafik pun sama mengucap dua kalimah syahadah direct dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekal dengan hati yang kufur. Sahabat setinggi-tinggi kedudukan makam di sisi Allah bermula daripada mengucap dua kalimah syahadah direct dengan Nabi. Direct dengan Nabi ni. Orang munafik pun mengucap dua kalimah syahadah direct dengan Nabi juga. Tapi atas kehendak Allah zahir sahaja mengucap, tapi hati tetap kufur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan bahawa beriman ke tidak beriman ke, kesemuanya datang daripada Allah. Nabi Rasul makhluk Allah Subhanahu wa taala pada zahirnya diperintah Allah menyampaikan, pada batin hakikinya kesemua itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada beriman atau kekal kekufuran. Hanya pada zahir Allah utuskan Rasul, bukan Rasul pada hakiki yang bekas, bukan. Bukan Rasul pada hakiki yang bekas. Sebaliknya kesemua itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah kehendak sahabat mengucap dua kalimah syahadah direct dengan Nabi, Allah kehendak setinggi-tinggi makam. Orang munafik kehendak Allah mengucap dua kalimah syahadah dengan Nabi, tapi hati kekal kufur dengan Allah dan dengan Rasul. Walaupun Rasul tu hidup, walaupun mereka hidup dengan Rasul bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan semayang jadi makmum kepada imamnya semulia-mulia makhluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi makmum kepada imam yang semulia-mulia makhluk. Semayang pula di Masjid Nabawi, Masjid Nabi hak asal. Masjid Nabawi sekarang ni hak diluaskan, bukan hak asal. Ni Masjid Nabawi hak asal. Hak munafik solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup bersama dengan Nabi, mengucap direct dengan Nabi, hidup bersama dengan Nabi, semayang bersama dengan Nabi di Masjid Nabi hak asal. Beriman ke tidak, semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang sekarang hanya setakat ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak ziarah kubur Nabi itu habis banyak mana pun tak kira pun. Sebab nak ziarah kubur Nabi, orang munafik hidup dengan Nabi. Orang kemudian
Besarnya kelebihan ziarah kubur Nabi. Banyak mana pun habis duit, tak ada rasa apa. Boleh semayang pula masjid Nabi SAW. Tapi imamnya, imam macam kita jugalah, ummah Nabi SAW. Tapi orang sekarang Allah Ta'ala kehendak beriman je mani-mani. Tak ni, mudah je beriman, mani-mani je beriman. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada zahirnya Allah kehendak diutuskan Rasul. Kehendak Allah wajib kita imani, kesemuanya ada hikmah belaka. Tapi itu pada zahir lah. Beriman kita beriman Allah telah kehendak pada azal. Fahaman yang terpesongnya, kalau Allah kehendak dah pada azal, beriman ataupun tidak, apa perlu lagi Allah utuskan Rasul? Dengan bahawa Allah utuskan Rasul, Allah belum kehendak mana yang beriman, mana yang kekal kafir. Allah hanya mengetahui. Ini akidah yang jelas-jelas terpesong. Kalau Allah telah kehendak, Allah telah tetapkan mana-mana yang beriman, mana-mana kekal kufur, apa pun lagi Allah utuskan Rasul. Ni jauh sangat lagi. Beriman ke kufur ke, Allah telah tetapkan pada azal. Apa pula Allah utuskan Rasul, itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah utuskan Rasul, itu kehendak Allah, penuh dengan hikmah. Tapi bukan Allah utuskan Rasul kerana Allah belum kehendak, Allah belum tetapkan mana beriman, mana yang kufur. Tu salah sangat-sangat. Tapi kalau main kau akal jahil, lah. Sebab tu Allah utuskan Rasul. Sebab Allah belum kehendak, belum tetapkan lagi mana yang beriman di kalangan sahabat, mana yang kekal kufur, orang kafir Mekah, orang munafik. Allah belum kehendak. Sebab tu Allah utuskan Rasul. Allah hanya tahu mana yang akan beriman, mana yang akan kekal kufur. Allah tak kehendak, Allah belum tetapkan. Sebab tu Allah utuskan Rasul. Ni kok lari jauh sangat daripada rukun nikmat kenal. Selain dapat Allah belum kehendak, berarti Rasul lah segala secara hakikinya yang memberi bekal pada berimannya para sahabat radhiyallahu anhum. Kehendak Allah tidak ada, belum Allah tidak kehendak, Allah hanya mengetahui. Dan hak mana beriman, maknanya beriman tu sehakikinya datang daripada kesan Nabi Rasul. Dah, itu hanya pada zahir. Beriman kita beriman Allah telah kehendak, Allah telah tetapkan pada azal. Apa perlu lagi Allah utuskan Rasul? Allah utuskan Rasul pun kehendak Allah pada azal. Kehendak Allah, Allah tentukan wajib kita imani penuh dengan hikmah. Gitu je. Sampai peringkat Allah belum tetapkan lagi rezeki. Kalau Allah tetap rezeki, apa perlu lagi kita bekerja? Allah belum tetapkan lagi jodoh. Kalau Allah telah tetapkan jodoh, apa perlu kita merisik? Bekerja itu kehendak Allah. Rezeki Allah tetap dah. Allah kehendakkan bekerja. Ada yang rezeki cukup, Allah kehendakkan dia tidak bekerja. Allah kehendakkan rezeki banyak ke sedikit, Allah kehendak dia bekerja. Kerja yang sama, tapi ada yang Allah kehendak rezeki banyak, ada Allah kehendak rezeki sikit, dan ada Allah kehendak tak ada rezeki langsung. Ada orang yang Allah kehendakkan rezekinya cukup tanpa Allah kehendak dia bekerja. Anak orang kaya tak payah kerja-kerja, cuma pergi ke dekat ATM tu cocok kat keluar duit. Tu je kehendak Allah dia bekerjanya. Apa kehendak Allah dia bekerja? Kena keluar rumah, kena cari ATM, kena cocok kat. Tu je kerja dia. Itu kehendak Allah. Allah kehendak dia tak kerja. Ada orang yang Allah kehendak kerja siang malam, susah sepanjang kehidupan dia. Itu kehendak Allah.
Kalau Allah kehendak dah jodoh, apa perlu Allah apa perlu lagi kita perlu merisik? Memang ada yang Allah kehendak jodoh dan Allah tidak kehendak dia merisik. Jodoh tu jatuh ke riba dah, jatuh ke riba tau. Jatuh ke riba tu apa rezeki tau. Tak ada risik-risiknya, tak ada cari-cari, tak ada. Tak ada risik, tak ada cari-cari. Orang nak risik pun tolak awal-awal. Ada jodoh, ada jodoh. Kalau tak ada jodoh, pah risik-risik, pah risik-risik. Pah tunang. Oh, menikah mulai ada pun tak ada jodoh. Cerah semula. Semua Allah kehendak belakangnya. Ada Allah kehendakkan jodoh tanpa perlu risik, ada yang kena risik. Itu semua kehendak Allah. Apa perlu lagi nak bekerja kalau Allah telah tetapkan rezeki? Apa perlu lagi nak merisik kalau Allah tetapkan jodoh? Apa perlu lagi Allah utuhkan rasul kalau Allah tetap dah mana-mana beriman, mana-mana yang kupu? Oh tu karut sangat. Tapi Allah kehendak diutuskan rasul mengucap 2 kalimah syahadah direct dengan rasul. Para sahabat radhiyallahu anhum imannya iman yang sepenuhnya. Orang munafik mengucap dengan syahadah dengan rasul kekal kafir sampai ke mati. Ada ni. Sebab Nabi berada di Madinah, kejayaan umat Islam ni bertambah terbuka dah dalam perang Badar, Uhud, satu-satu peperangan sampai dapat kembali buka Mekah. Mana apa ni? Islam sudah diterima. Tiba-tiba yang mengucap kalimah syahadah dengan Nabi, hidup bersama dengan Nabi, sembahyang belakang Nabi, orang munafik kekal kufur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kehendak Allah. Maka zahirlah bahawa yang menjadikan seorang beriman bukan datang dari Rasul pada hakikinya, hanya pada zahir sahaja. Daripada agama yang Rasul sampaikan, sahabat beriman itu hanya pada zahir. Jadi ada orang yang Islam tetapi kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Islam dan iman. Tapi Islam dan iman tidak bercerai tanggal. Antara 2 kalimah syahadah dengan aqaidul iman yang 50 tak boleh cerai tanggal. 2 kalimah syahadah itu hak zahir. Terkandung di bawahnya 2 kalimah syahadah. Terkandung di bawah 2 kalimah syahadah ni aqaidul iman yang 50 yang kita berpegang iman. Atau kaitan antara 2 kalimah syahadah dengan aqaidul iman yang 50. Kita cerita 50 lah. Sebab minggu lepas dia selesai dah. Himpun, capur. Himpun, capur. Kesemuanya 50. Dengan bahawa tak masuk sifat takwin, sifat idrak, kaunuhu mukawwinan, kaunuhu dirikan. 4 yang wajib, 4 saya tak masuk, jadi 50. Atas pandangan muktamad tak masuk juga sifat ahwal, sifat maknawiyah yang 7. Kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman 7. Yang mustahilnya 7 14. Tak masuk juga 14 ni. 50 tolong 14 aqaidul iman yang 36. Itu jalanan sifat 13. Itu jalanan yang muktamad tapi tak masyhur. Yang masyhurnya jalanan sifat 20 aqaidul iman yang 50. Kemudian sifat 20 tadi ni capur pula 4 lagi. Takwin, idrak, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan, jadi 24. Yang mustahil pun 24. Jadi semua sekalinya aqaidul iman 58. Lepas tu minggu lepas sebut pula aqaidul iman yang 68 dan jadual tu. Balik tengok dah. Macam mana jadi sampai 68 mana? Tengok. Dan jadual tu lah. Kan keluar di bawah sekali tu aqaidul iman yang 68 tu. Jadi macam mana dalam jadual tu jadi 68? Lah kita masyhurnya 50. 68 ni capur 18 lagi tu. Mari mana 18? Mari mana 18? Mari daripada hak rukun iman yang lain yang masuk di bawah Muhammadur Rasulullah.
Masa di bawah Muhammad Rasulullah ni, hak malaikat, kita, rasul, hari kesudahan. Ada ni. Jadi cara dia Allah apa? Allah. Jadi Allah keluar aqaidul iman yang 68 yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di Allahnya macam mana? Balik tengok molek lah. Tapi nak ceritanya yang di Allah tu dia campur dengan malaikat apa semua yang masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Sekarang ni bukan hak malaikat, kitab, rasul, kesudahan. Aqaidul iman yang 41 tu yang masuk di bawah la ilaha illallah, masuk di bawah Muhammad Rasulullah juga. Yalah, kita mengenal Allah, wujud kita maka siapa yang bawa kita? Muhammadur Rasulullah. Berarti aqaidul iman yang 41 tu masuk di bawah Muhammad Rasulullah. Berarti aqaidul iman yang 50 masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Jadi lebih Nabi Muhammad ni. Jangan faham situ pula. Nabi Muhammad utusan Allah, hamba Allah, makhluk Allah yang bersifat dengan sifat manusia lah. Tidak bersifat dengan sifat ketuhanan, tidak bersifat dengan sifat malaikat. Sebab Nabi SAW adalah manusia, bersifat dengan sifat manusia. Itu tak ada. Tapi kenapa besar ni Muhammad Rasulullah ni? Sebab yang bawa kita kepada mengenal Allah adalah Nabi SAW. Dia permulaan kitab Faridah dibicara bab permulaan yang wajib atas mukallaf adalah mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Walau pergi kepada dan mengenal akan yang bawa kita kepada mengenal Allah, yang ini permulaan agama, iaitu mengenal Rasul. Sebenarnya permulaan agama mengenal Allah. Tapi nak kenal Allah, kita wajib kena kenal yang bawa kita kepada mengenal Allah. Wajib kenal Rasulullah. Situ. Jadi termasuk permulaan agama mengenal akan Rasul. Akhirnya kenal Allah tu pun sendiri masuk di bawah kenal Rasul. Sebab yang bawa kita pada kenal Allah adalah Rasul. Sebab tu dalam mazhab Maliki, hina Rasul, hina Nabi SAW jadi murtad. Murtad ni murtad yang sama sekali tertutup pintu taubah. Ini mazhab Maliki. Murtad kerana hina Rasul, murtad kerana hina Nabi SAW. Sekarang di tempat-tempat kita pun apa ni? Unsur-unsur menghina Nabi SAW. Ada dah. Dalam bab rumah tangga, kita tidak boleh jadikan Rasulullah sebagai contoh. Sebab Rasulullah sendiri pun bab poligami. Maknanya Rasulullah SAW tidak boleh jadikan contoh dalam kehidupan berumah tangga. Ini. Ada unsur-unsur untuk menghina Nabi SAW. Jadi kalau Nabi tak boleh jadikan contoh, macam contoh apa? Nabi bini ramai. Pada ni. Di situ ada unsur untuk menghina Nabi SAW. Tapi golongan seumpama ni sebebas-bebasnya. Tidaklah kata keluar nyatang seumpama ni ada siasatan daripada pihak berkuasa. Tak ada siasatan. Itu menyentuh bab agama tau. Tapi tak ada siasatan. Manis-manis, merdeka. Tak ada siasatan pun. Dia menghina Nabi SAW. Mana ni? Taklah saya terang. Tapi itulah dia. Mana jangan jadikan kehidupan rumah tangga Nabi SAW sebagai contoh dalam kehidupan rumah tangga kita sekarang. Tak boleh jadikan contoh. Mana perempuan? Boleh buat contoh tak?
Boleh buat contoh. Bagilah suami kahwin 2, 3. Baru bersabar buat contoh. Mana? Senyum lalu. Orang ni kecoh kan? Orang lain kahwin 2, 3, orang lain hok berkelahi. Adulah. Tak ada kerja dah. Orang lain yang kahwin 2, 3, orang lain lah yang berkelahinya pula. Suami orang lain kahwin 2, 3. Suami hok ada sebelah dia tu kena marah. Apalah. Kena. Dia menghina Nabi yang salam ni. Kalau mazhab Maliki, kafir, murtad, wali'azabillah, pintu taubah tertutup. Tak ada dah, tak ada. Dia kena bunuh semata-mata. Adapun mazhab Syafi'i, walaupun murtad, dia terbuka pintu taubah. Bertaubah kembali daripada asbab jadi murtad kerana hina Nabi SAW, kemudian mengucap 2 kalimah syahadah. Orang Islam semula. Tak murtad dah dianya. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki dah macam Salman Rushdie tu lah. Dia kata dia bertaubah dah. Dah. Dia kena hidup dalam keadaan apa? Bersembunyi, terbokor di mana dia duduk, tukar identiti pula. Kan orang putih punya cerita kan? Dia tukar identiti. Jadi kehidupan dia apa? Tersekat. Dia berkahwin dengan siapa-siapa pun tidak akan kekal lama. Sebab isteri tak akan selesa hidup dengan Salman Rushdie sebab tak bebas. Mana sentiasa ada kawalan, mana tidak bebas. Apabila orang tahu di mana dia berada, kena pindah pula, kena tukar identiti pula. Sebab apa? Sebab kekal fatwa bunuh Salman Rushdie walaupun dia sudah mengaku bertaubah. Kenapa begitu? Bang mazhab Maliki tak ada. Bunuh je dia. Dia kata dia bertaubah dah. Tak ada dah. Bunuh je. Itu mazhab Maliki. Sebab apa? Sebab hina Nabi SAW, licing, tak ada. Dengan Allah beriman dengan Allah, ambil daripada siapa? Daripada Nabi SAW yang kamu sudah hina. Bila hina Nabi, tak ada orang lain, semua licing. Faham tak? Bukan makna kata hina Allah tu kecil, bukan. Tapi nak ceritanya bila hina Nabi SAW, tutup. Sebab jalan kita kepada beriman dengan Allah, jalan Nabi. Jalan kita beriman dengan Allah, jalan Nabi. Bila Nabi tu dia tolak, tak ada lah. Itu hak mazhab Maliki lah. Hina Nabi, murtad, pintu taubah tertutup sama sekali. Tak ada. Dihina Allah, murtad dianya. Tapi mazhab Maliki macam mazhab Syafi'i, taubahnya diterima kembali. Tapi hina Nabi tak ada. Itu mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i kita, pintu taubah terbuka. Dia bertaubah daripada punca murtad kerana hina Nabi. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, akan diterima sebagai orang Islam kembali. So apa jadi gitu? Ni tengok dalam kitab Faridah cerita macam mana. Nyata 2 kalimah syahadah ni mengandungi akan sekalian aqaid yang terdahulu, aqaidul iman yang 50. Bahkan sekalian hukum itu, sekalian hukum ni termasuk aqaidul iman yang 50, masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Mana sekarang hukum ni? Hukum hak berkait dengan Allah, hukum berkait dengan malaikat, berkait dengan kitab, berkait dengan rasul-rasul yang lain, berkait dengan hari kesudahan, berkait dengan ibadah, muamalah, munakahat, janayat. Hukum berkaitan dengan taat batin, taubah, khauf, zuhud, syukur, sabar, ikhlas. Semua tu masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Siapa? Nabi Muhammad SAW yang bawa semua hukum tu. Dia bawa semua hukum. Sama hukum bab akidah ataupun hukum dalam bab fiqh, hukum dalam bab tasawuf, masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Termasuk
aqaidul iman yang 41 pun masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Kita beriman dengan wujud kidam baka siapa yang bawa datang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bawa datang. Hak nyata terdahulu masuk di bawah la ilaha illallah 41. Masuk di bawah Muhammadur Rasulullah 9. Jadi 50. 41 di bawah la ilaha illallah, 9 di bawah Muhammad Rasulullah. Bahkan 50 ni semuanya masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Hingga berkata setengah ulama, bermula Muhammadur Rasulullah itu laut yang meliputi, dan la ilaha illallah itu satu titik daripadanya, daripada laut yang meliputi. Artinya Allah tinggi ni siapa ke? La ilaha illallah hanya satu titik ni. Artinya mentauhidkan Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah ni faham daripada la ilaha illallah itulah. Dia bawah tu akan bicara nafi dan isbat tu. La ilaha illallah tu mentauhidkan Allah. Setengah daripada barang yang mendatang dengan barang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna ni? Muhammadur Rasulullah ni laut yang meliputi. La ilaha illallah satu titik daripadanya. Artinya mentauhidkan Allah itu. Ni dipaham daripada la ilaha illallah, setengah daripada barang yang mendatang dengan dia dengan barang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya la ilaha illallah satu titik daripadanya. Hak tepat ni lah orang yang anti kaedah sifat 20. Dia cari jalan nak jatuhkan kitab Faridatul Faraid. Sebab kitab Faridatul Faraid ni kitab permulaan bicara fardhu ain sifat 20, hak ranking nombor 1. Faham tak ranking? Ranking nombor 1. Ni tahu ranking apa? Ranking bola tau. Ranking bola. Malaysia kan 100 lebih tau. Itu ranking bola. Kitab Tauhid Sifat 20 hak nombor 1-nya Faridatul Faraid. Jadi orang anti kaedah Sifat 20, dia nak jatuh kitab Faridatul Faraid. Ni besar Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah ni laut yang meliputi, laut yang luas. La ilaha illallah satu titik je daripadanya. Kecilnya la ilaha illallah, yang besarnya Muhammad Rasulullah. Apa tak ni? Jadi macam Muhammad Tuhan pula dah jadinya. Dia nak pusing. Ada ni. Mana satu laut yang luas ni, satu laut yang meliputi ni, sebab apa? Sebab kesemua hukum agama, hukum akidah ke, hukum syariat zahir batin ke, mari daripada mana? Mari daripada laut yang luas ni, laut yang meliputi ni. Laut yang meliputi ni, hak Muhammad Rasulullah yang meliputi. Di dalam tu hukum tauhid, hukum syariat dalam tu belaka. Atau Muhammad Rasulullah tu laut yang meliputi, dan la ilaha satu titik daripadanya. Satu titik daripadanya artinya mentauhidkan Allah itu. Mentauhidkan Allah tu daripada la ilaha illallah, setengah daripada barang yang mendatang dengan barang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu nak ceritanya. Mentauhidkan Allah ni siapa yang bawa? Muhammadur Rasulullah yang bawa. Jadi mentauhidkan Allah ni satu titik daripada Muhammad Rasulullah yang meliputi itu, termasuk mentauhidkan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Oh, jadi mentauhid Allah satu titik je. Bukan je nak kecek itu pula. Tauhid ni satu titik je. Bukan maksud gitu. Ada ni. Nak ceritanya mari daripada Muhammad Rasulullah. Atau mentauhidkan Allah ni. Hak tu hak permulaan agama. Mentauhidkan Allah ni hak paling besar sekali. Tidak ada kefaduan yang paling besar sekali melainkan mentauhidkan Allah dan juga salat. Hak tu paling besar sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam yafrid syai'an afdala minat tauhid was salah." Sesungguhnya Allah Taala tidak memfardukan sesuatu yang lebih afdal daripada tauhid dan salat. Tidak ada. Yang paling besar tauhid dan salat. Walau kana syai'un afdala minhu laftaradahu ala malaikatih minhum raki'un wa minhum sajidun. Nabi kata, jikalau ada sesuatu yang lebih afdal dari tauhid dan semayang, nescaya Allah Ta'ala akan fardukan sesuatu tadi ni atas malaikah. Setengah daripada malaikah raka', setengah daripada malaikah sujud. Kalau ada selain dari tauhid dan salah yang lebih afdal, Allah Ta'ala akan fardukan pada malaikah. Allah Ta'ala fardukan malaikah mentauhidkan Allah. Allah Ta'ala fardukan malaikah sembahyang. Ini makna tauhid dan sembahyang hak paling besar sekali. Malaikah mentauhidkan Allah dalam bacaan wirid kita tu lah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Ada. Wal malaikatu tu. Dan mensaksi oleh malaikat bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang mentadbir alam dengan keadilan. Wal malaikah, malaikah pun mentauhidkan Allah. Malaikah raka', malaikah sujud. Tauhid yang paling besar sekali. Bukan kata mentauhidkan Allah satu titik je daripada laut yang meliputi kecilnya tauhid. Bukan. Mentauhidkan Allah lah asas dia. Mari daripada la ilaha illallah. Mentauhidkan Allah pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Terutama sekali pada masa kita sekarang, kena pastikan betul-betul diri kita, keluarga kita mentauhidkan Allah pada perbuatan. Mentauhidkan Allah pada zat, tidak ada Tuhan yang lain, clear, beres. Mentauhidkan Allah pada sifat, beres. Mentauhidkan Allah pada perbuatan. Sebab zahirnya perbuatan makhluk. Ni kita ni, yang berlaku di kita pilih, kita buat, kita pilih, kita buat. Gerak diam, kita pilih, kita buat. Mentauhidkan Allah pada perbuatan, kita berpegang gerak diam kita adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdetik di hati kita, Allah yang buat, sebenarnya Allah kehendak pada azal. Berkelip mata kita ni, bergerak nadi kita ni, perbuatan Allah sebenarnya Allah kehendak pada azal. Mentauhidkan Allah pada perbuatan. Kita ni bergerak sebab Allah letak upaya dah di kita. Kan di kita ni Allah letak kudrah. Dia panggil apa? Kudrah hadisah. Kudrah yang baharu. Sifat kudrah Allah, kudrah yang qadimah, kudrah yang sedia kala. Kudrah kita dia panggil kudrah hadisah. Allah letak di kita, kita imani. Allah jadikan kudrah di tubuh kita. Dengan kudrah itulah yang berperanan asing pula, yang menggerak diamkan tubuh kita. Allah tidak cara dah tu. Allah tak cara dah. Sebab Allah sudah letak dah kudrah, tenaga di tubuh hamba. Maka kudrah itulah yang berperanan menggerak diamkan hamba. Bukan Allah dah yang buat. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Hak ni jelas-jelas mensyirikkan Allah pada perbuatan. Hak mutasi pada perbuatan yang kita bicara wahdaniyah dahulu. Hak ni khilaf ulama, kafir iman tidak sah ataupun hak akidah yang berdosa besar. Ini sekarang ni banyak yang seumpama ni. Dengan izin Allah, dengan bahawa Allah letak kudrah di hamba, Allah mengizinkan, Allah membenarkan, Allah membiarkan kudrah di hamba yang berperanan. Itu mana Allah mengizinkan. Kita sebut Allah mengizinkan.
Ya, kita sebut juga biiznillah, dengan izin Allah. Apa makna? Dengan qada qada, dengan keesaan Allah pada perbuatan. Bukan dengan izin Allah ni mana Allah membiarkan, bukan. Ini kena cermat pula, sebab percakapan kita dengan izin ni kita tak buat. Dia buat kerja tu pandai-pandai. Dok, saya izinkan. Saya izinkan, saya buat ke tak? Saya tak buat. Dia buat, tapi saya izin. Jadi izin ni kalau ikut kita cakap, yang mengizinkan buat ke tak? Yang mengizinkan tak buat. Anak kita ke mana-mana dengan keizinan ibu bapa, izin. Ibu bapa pergi ke tak? Ibu bapa tak pergi. Dengan izin Allah, bukan Allah buat. Allah membenarkan, Allah membiarkan, Allah tidak halang. Hamba yang buat sebab Allah letak dah kudrah tenaga di hamba. Tu pun nak kena. Itu Qadariyah. Masyhur sekarang akidah Qadariyah ni. Dalam buku pun ada. Dalam buku Qadar dan Qada, didatangkan akidah Qadariyah. Tapi inilah akidah ahli sunnah dia letak. Dia tak kata Qadariyah lah. Dia kata ahli sunnah. Kita kata Qadariyah gitu. Dia kata itulah ahli sunnah. Bukan Qadariyah. Itulah ahli sunnah. Pagi tu benar. Mana? Ini hak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ini tauhid ni. La ilaha illallah ni. Nak kena biar lumak molek pun tak? Lumak kena masuk molek, kena kemah molek. Hak wahdaniyah pada perbuatan, sama sekali tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Dah kalau Allah perbuat pada kedah, lepas tu Ustaz dah kita nak buat apa, dia tanya. Ada satu kelas perempuan tanya, dah kalau hak Tuhan berlaku dah Ustaz lepas tu kita nak buat apa Ustaz nak buat apa? Lah nak buat apa? Nak buat apa? Buat apa? Buat apa sekarang ni, buat apa? Dah sekarang ni itulah tak mau buat apa-apa, tak mau buat apa-apa. Dan nak buat apa kita? Nak buat apa kita? Tengah buat apa? Tengah duduk, itulah Allah buat. Tengah berkelip-kelip mata, tu Allah buat. Mata nampak terang, tu Allah buat. Telinga dengar terang jelas, tu Allah buat. Kita apa lagi? Jadi bila semua Allah belaka, dah kita orang nak buat apa ditanya. Tak usah buat apa-apalah. Tak usah buat apa-apa. Macam mana? Allah jadikan kita macam-macam. Kalau Allah tak buat kita apa-apa, Allah jadikan kayu, Allah jadikan batu. Allah jadikan kayu, Allah diamkan. Allah jadikan batu, Allah diamkan. Tapi Allah jadikan kita ni manusia, Allah gerakkan. Gerakkan organ dalam, gerakkan anggota luar. Itulah Allah buat. Menung pula mikir. Sudah menung kata itu pegangan kita. Tapi diingatan hati kita tak ada af'alullah. Kita belaka, tak ada salah tu. Kita yang buat belaka, tak ada salah. Tapi iktikad kita ni mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, faham daripada la ilaha illallah. Ni sungguh-sungguh ni kena pergi mana-mana tempat, buatlah soalan mana pun, soalan yang berkaitan dengan tauhid. Pergi mana tempat, buat soalan. Ada tempat yang dia soalan international, saya tak jawab kata. Ukraine berperang Rusia, apakah hikmah di sebalik peperangan? Allah kata itu tengok dunia jam 10 lah kata. Tak tahu saya waktu tengok dunia jam 10. Dah dunia jam 10 tau. Ukraine berperang Rusia. Saya pernah dapat soalan gitu. Ni dunia jam 10 kata. Bukan nak tanya soalan gitu. Lepas tu tanya soalan-soalan yang berkait dengan peribadi. Saya, tempat kerja saya, begini bos saya. Itu soalan peribadi. Tanya direct dengan ustaz lah. Persoalan tu bukan persoalan orang ramai. Jadi soalan tak nak buat. Okey, saya pun hantar contoh soalan. Hantar contoh soalan buat tauhid lah. Hak ni molek ni soalan ustaz molek lah. Tak apalah, awak jadikan soalan awak. Awak tahu atas saya. Jadi soalan masjid lah. Berarti saya atas. Gitulah. Jadi tak pernah nak buat soalan.
Soalan kadang-kadang mari macam-macam. Ada pula tempat ustaz kita tanya dah ahli Jumaat. Tak ada seorang nak soalan. Tak ada nak tanya apa. Tak ada nak tanya apa. Tak ada lagi dah kata. Pandai dah ke dah. Lagi dah nak tanya dah. Pandai lah ke dah. Bukan. Mana dia tak ada nak buat soalan. Atau saya hantarkan contoh. Contoh tu lah. Bab tauhid. Lepas tu masjid pun buat keluar soalan tu. Itu je lah. Itu cara. Tapi penekanannya tauhid. Terutama sekali bab ikhtiar usaha, letak molek. Terutama sekali bab perkara jahat, kufur dan maksiat, itu semua datang daripada qadar dan qada Allah. Tu. Kalau pergi mana-mana tempat pembicaraan seumpama ni nyatalah. Maknanya ketinggalan sangat-sangat. Ini bicara bab tauhid ni. Bicara bab qada rukun iman yang ke-6. Tak lepas ni tak ada malaikah ke, kitab ke, rasul ke, hari kesudahan ke, semayang puasa ke, tak ada. Ada ni. Tauhid la ilaha illallah tu. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila. Kemudian dalam faridah ni ambil molek ni. Bermula Muhammad Rasulullah itu laut yang meliputi, dan la ilaha illallah itu satu titik daripadanya. Artinya satu titik je ni. Mentauhidkan Allah itu setengah daripada barang yang mendatang dengan dia oleh Rasulullah yang diupamakan dengan laut yang meliputi. Bukan sini besar Muhammad daripada Allah Ta'ala. Jauh tu tak kena gitu. Ni cuba diputar belikkan oleh mereka yang anti sifat 20. Tambahan pula kalau yang menyampaikan tu tak cermat. Ada saya pernah dengar yang menyampaikan, tengok di sini besar Nabi Muhammad lagi, dia kata. Allah tak kena gitu. Besar Nabi Muhammad lagi, besar Muhammad Rasulullah lagi daripada la ilaha illallah. Kena huram molek. Orang cari peluang dah nak menjatuhkan kitab Faridatul Faraid. Kalau yang menyampaikan tak cermat pula cara menghuraikan. Jadi senanglah orang nak memutarbelik tu, nak memburukkan kitab Faridatul Faraid, kerana mereka nak memburukkan kaedah sifat 20. Dan barangkali kerana hikmah tersebut itu, iaitu menghimpunkan keduanya akan sekian aqaid serta pendek keduanya, menjadi oleh syarak akan keduanya akan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah terjemah bagi barang yang dalam hati daripada iman, dan tiada diterima seorang akan Islam melainkan dengan keduanya, dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam.